Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما رحم عباده بمثل إنزال القرآن الذي جعله هدى وموعظة وذكرى وجعل لتاليه وعامليه من لدنه خيرا وأجرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كانت حياته وأخلاقه للقرآن شرحا وتفسيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وسنى بسنتهم ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesihatan yang baik, diberi peluang untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pada hari ini, kita dalam situasi PKPB. Namun alhamdulillah, kuliah kita masih dapat diteruskan lagi. Jadi malam ini, seperti biasa, insya-Allah kita akan meneruskan kuliah tafsir Al-Quran. Dan kita berada pada surah Al-Mujadilah, juzuk yang ke-28. Dan malam ini kita akan sambung kepada ayat yang berikutnya dalam tempoh yang terhad, mungkin 30 minit ataupun sehingga Isya saja. Kita akan menekuni beberapa lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pengajaran, menjadi pedoman kepada kita. Jadi malam ini ayat yang ke-5. Pada permulaan ni sekiranya saya lontarkan persoalan, apakah yang dapat kita pelajari daripada ayat yang kita akan pelajari pada malam ini? Ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Dan apakah sesuatu yang kita boleh ambil sebagai pedoman kepada kita? Baik, malam ini seperti biasa, sebelum kita mula, kita tengok ayat yang ke-5. Kita akan baca 1-2 ayat. Dah kan? Ataupun semua berkapai dah, tak ada masalah kan? Tak ada masalah dah kan? Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Sadaqallahul azim. Kalau dalam mushaf habis dah satu muka surat, kan? Iaitu ayat 5 yang ke-6, kemudian akan berpindah kepada muka surat yang seterusnya, mushaf Al-Quran. Jadi dalam beberapa pertemuan yang lalu, 3 ataupun 4 pertemuan, saya rasa 3 pertemuan, ayat surah Al-Mujadilah membicarakan tentang kisah seorang perempuan yang telah dizihar oleh suaminya. Kemudian turun ayat tersebut menjelaskan apa hukum zihar dan apakah implikasi-implikasi daripada perbuatan zihar tersebut, dan apakah hukuman ataupun denda kafarah yang dikenakan kepada suami yang telah menziharkan isterinya. Dan kita telah jelaskan dengan tuntas dalam 2-3 pertemuan yang lalu. Dan pada malam ini, ayat yang ke-5, yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita yang lain pula, masuk topik yang lain pula, iaitu topik malam ini berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang menentang, orang yang lawan, orang yang bercanggah dengan Allah dan Rasulnya. Mana topik dia? Ancaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap golongan yang menentang Allah, yang bercanggah dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Sebelum ini Allah jelaskan tentang hukum zihar dalam syariat Islam, kan? Allah puji terhadap orang-orang beriman yang sentiasa berada di batasan-batasan Allah, yang tak langgar. Disebut apa? Hududullah, hudud Allah. Hudud ni maksud apa? Sempadan, batasan. Dia tak lajak, dia patuh. Ini golongan yang apa? Yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bila mana ayat Allah tutup dengan sebelum ini, iaitu Allah sebut bahawa watilka hududullah. Demikian itu adalah batasan-batasan Allah, had-had Allah. Allah sebut. Kemudian bila masuk kepada ayat yang berikutnya, Allah sebut tentang golongan yang sebaliknya. Jadi apa kesan dia? Bila mana mereka bersikap bercanggah, lawan ataupun tidak ikut segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesan dia? Jadi ayat pada malam ini, selepas Allah jelaskan pendirian, sikap orang-orang yang beriman, Allah puji. Kemudian Allah sebut pula yang sebaliknya, iaitu orang yang bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala, degil, berseteru, bermusuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Iaitu mereka ini bakal mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang amat menghinakan mereka di hari akhirat pula. Allah sebut. Ini pengajarannya, iaitu apa? Allah sebut golongan yang tak ikut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang langgar batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi
Itu kesinambungan ayat sebelum ini cerita tentang orang yang sentiasa menjaga batas-batas Allah. Maksud ayat ini, orang yang melanggar batas-batas Allah. Baik. Jadi ayat pada malam ini Allah firman, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu. Mana sesungguhnya, kalau kita terjemah, dia kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang melanggar ataupun menentang batasan-batasan hukum Allah wa rasulahu dan rasulnya, kubitu. Mereka itu akan mendapat kehinaan. Mereka itu akan dihina. Kubitu. Apa maksud kubitu? Mereka itu akan dihina, mendapat kehinaan. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana dihina orang-orang yang sebelum daripada mereka. Jadi di sini dua benda yang secara ringkasnya ada dua poin dia. Yang pertamanya Allah sebut tentang orang yang melanggar batasan Allah dan Rasul. Ya. Allah kata A, dia kata B. Rasul kata C, dia kata D. Tak belakang ni tuan. Orang tu semayang, dia tak semayang. Orang suruh melaksanakan segala ketaatan, dia pergi lawan, dia buat sebaliknya. Mana orang yang sentiasa tak belakang ni. Kita kata kan. Dia tak belakang, aku ni tak sepala. Kan. Bahkan bukan sekadar itu, dia ajak orang lain untuk menentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada keadaan mereka, yang keduanya, mereka itu akan mendapat kehinaan. Kubitu. Mereka akan mendapat kehinaan. Kemudian Allah datangkan misalan, iaitu sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka mendapat kehinaan. Mendapat kehinaan, khuzilu, udhillu, wa uhinu. Mana sama, mana mereka itu mendapat kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan mereka menentang Rasul yang diutuskan kepada mereka sebelum ini. Dalam ringkasan, surah Al-Ankabut ayat 40, Allah sebut beberapa golongan sebelum ini yang bila mana diutuskan Rasul, lawan apa kesannya. Bagaimana nasib menimpa kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, orang yang menentang Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana nasib yang menimpa Fir'aun, yang semua ini hidup di zaman mereka. Mereka itu tidak mengikut panduan yang dibawa oleh Rasul yang diutuskan kepada mereka. Allah sebut, fakullan akhadna bidzambih, masing-masing kami telah hukum disebabkan dosa kesalahan mereka. Ada yang mendapat kehinaan, faminhum man arsalna alaihi hasiba, antaranya mereka yang kami utuskan, kami hantar ke atas mereka itu hasiba. Hasiba ni angin yang kencang, yang bersama juga angin itu batu-batu. Mereka dihujani dengan batu-batu kecil. Kan, luruh dah pala teruk noh. Kan. Orang tak duit sekupang je dah pala apa sakit tu. Ni hujan dihujani dengan batu. Ada kaum sebegitu rupanya nasib mereka. Kan? Yang ini siapa dia? Iaitu kaum Lut. Kan? Yang terlibat dengan bila Nabi Lut alaihissalam kata, "Hang jangan buat macam ni. Jangan duk main laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nak kahwin lah dengan perempuan ni, ada anak aku pun ada." Tapi dia berkata, kami bukan nak yang tu. Tak ada selera. Kan? Pelik kan? Ni orang luar tabi'i kan? Luar daripada kebiasaan dia. Hingganya mereka dengan bila mana tetamu kepada Nabi Lut datang, rupanya malaikat tu pun meleleh elok. Dia kendak kau tinggal. Allah pemuda ni. Kan? Akhirnya Allah perintahkan Nabi Lut keluar daripada kampungnya, dan penduduk kampung tersebut telah dihukum dengan diterbalikkan. Kami jadikan bawah naik atas, dan mereka itu wa amtarna alaihi matara, mereka dihujani dengan hujan batu. Gitu teruk sekali kehinaan yang menimpa orang yang menentang Nabi ataupun Rasul yang diutus kepada mereka.
Kemudian apa? Antaranya juga wa minhum man akhadathu as-sayhah. Sebahagian daripada apa kaum-kaum sebelum ni juga mereka tu kami hukum mereka dengan sayhah. Sayhah ni maksud apa? Satu apa? Letusan suara yang kuat kan, yang menggemparkan bumi sehingga apa? Mereka itu mati bergelimpangan. Kan? Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Sebagaimana nasib yang menimpa kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh, kaum Syuaib, yang mereka itu dia dihukum dengan satu suara yang kuat yang menggemparkan mereka sehingga mati bergelimpangan. Sebab apa? Nabi suruh baca ni lawan buat kot lain. Kan lawan kan seronok kan. Kita orang kata ni ni ikut sangat ni luar bendui. Payah je. Anda kata gitu. Kan? Tidak ada apa sami'na wa ata'na. Sebaliknya sami'na wa asaina. Kami ingat tapi kami lawan. Asaina ni maksud apa? Derhaka, lawan. Maksud seronok kan. Juga ada sebahagian kaum yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man khasafna bihil ard. Mereka yang ditenggelamkan dalam bumi. Apa yang berlaku dengan Qarun? Kan hingga hartanya yang banyak akhirnya ditenggelam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelingan bah perbendaharaan hingga kunci-kunci bah. Kata kaya dia ni bah. Kunci saja, kunci gudang dia saja banyak mana. Jenah bawa dengan unta. Tu kunci. Perbendaharaan dia banyak mana dia tahu. Itu pun bila mana tidak ikut Rasul yang diutuskan kepada mereka, Nabi Musa, hanya tenggelam betul hingga dia dikenang dengan harta karun. Kan? Harta karun tu tenggelam kat belah Mesir, jumpa kat Malaysia. Kan? Hebat tu, ada kaya hebatnya. Malah pertandingan mencari harta karun. Kan? Korun tu kat belah kat Mesir belah sana. Best tu hebat. Mungkin dia berjalan dalam bumi kan sampai ke Malaysia. Kan? Tenggelam bumi. Kalau kita tengah-tengah jalan kan tenggelam, gabrau kan. Buat kereta tanah runtuh pasal gabrau dah. Redah tu. Kan. Ditenggelamkan dalam bumi. Yang keempatnya Allah sebut wa minhum man aghraqna. Di antara mereka juga mereka yang ditenggelamkan dalam lautan. Dengan apa yang menimpa kaum Nabi tenggelam dalam air. Nuh alaihi salam. Kan? Dengan banjir yang cukup besar. Baru ni ada viral kan di Amerika di mana? Yang ni pembuat bahtera tu. Kan? Kata inilah bentuk antara apa lebih kurang lah kan berdasarkan kajian mereka dalam Injil apa iaitu bahtera Nabi Nuh. Jadi mana orang lain percaya kata apa cerita Nuh tu hingga banjir tu sama kan apa yang berlaku itu. Juga siapa yang tenggelam? Firaun. Kira hebat dengan Firaun ni habis cerita. Dalam Quran pun sebut Firaun ni cukup banyak. Akhirnya apa? Mendapat kehinaan, kesan daripada menentang Rasul yang diutuskan kepada mereka. Wahai kaum musyrikin. Allah sebut balik kepada apa? Zaman Nabi SAW. Kalau kamu juga bersikap melanggar batasan Allah, lawan, menyanggahi apa yang dibawa oleh Rasul, kamu juga bakal menerima nasib yang sama. Innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kubitu, mereka akan dihina sebagaimana bah dihina orang-orang yang sebelum daripada mereka. Baik. Bahkan benda ini terbukti juga bila mana peringatan ini telah diberikan. Tapi di kalangan musyrikin ketika itu zaman Nabi SAW duk lawan juga. Akhirnya mereka juga mendapat kehinaan. Ada yang mati terbunuh dalam peperangan. Ada yang menjadi tawanan. Ada yang menjadi tawanan. Kalah, dipancung, dibunuh dalam peperangan Badar, peperangan Khandaq. Itu nasib malang menimpa golongan yang tidak sehaluan dengan Rasul yang diutuskan. Jadi Allah beri ayat turun ketika itu hampa beringat. Kalau hampa lawan, nasib senasib. Sejarah dah ada. Dan sejarah ni orang kata apa? Pedoman yang kadang-kadang akan berulang benda tersebut. Mana bila kita baca ayat ini, bukan sekarang kita ini cerita zaman Nabi kepada musyrikin Arab. Tapi ayat juga relevan sehingga apa? Zaman kita lah. Kalau sehingga apa? Zaman Allah pun masih apa? Bersikap sedemikian.
Tuhan kata lain, pedoman Allah, pedoman Rasul macam ni, kita sebaliknya. Rasul kata A, kita kata B. Quran kata B, kita kata C. Kehinaan tersebut juga boleh menimpa kita. Tak semestinya kehinaan tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kena pancung. Ada bentuk-bentuk kehinaan-kehinaan yang lain sehingga orang tengok pun orang pandang hina kepada dia, ataupun ditimpa dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini juga peringatan. Sebenarnya ayat ini bila turun kepada Nabi, satu khabar gembira kepada Nabi SAW, bahwasanya orang kaum mukminin ini akan mendapat pertolongan. Orang yang lawan dengan kaum mukminin ini akhirnya mereka akan dikalahkan. Kan? Sebab musuh kepada Nabi ini akhirnya akan ditewaskan. Jadi satu berita gembira kepada Nabi SAW, menghibur hati Nabi SAW dan kaum mukminin. Baik. Jadi ayat-ayat yang lain Allah sebut juga, antaranya ayat dalam surah Nisa, Allah sebut wa man yushaqiqillaha war rasul wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Mana orang yang berlawan dengan Rasul, orang yang tidak ikut jalan-jalan kaum mukminin, Allah beri kekuasaan, mereka buat pilihan, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Baik, itu akibat buruknya. Kemudian potongan yang kedua, ayat yang kelima, ayat yang kelima ini Allah sebut wa qad anzalna ayatin bayinat, dan sesungguhnya kami telah turunkan ayat-ayat yang jelas. Allah telah turunkan ayat-ayat yang jelas. Mana Allah turunkan kepada manusia ini ayat yang jelas, yang betul-betul jelas keterangannya. Kan? Semua orang boleh fahami. Tapi hal tersebut tak ada orang yang bercanggah melawan kecuali golongan yang kafir. Nak kata tak jelas, keterangan telah diberi, bukti telah dibentangkan, tapi masih bersikap sebaliknya. Bukan disebabkan dalil sebut tidak ada. Dalil ada, jelas dah. Tapi sebab apa tak boleh ikut? Sebab hati mereka dah kelam, tak boleh terima. Sebab satunya lah bersikap ego, sombong. Allah, kalau kita tak tunduk kepada Muhammad ni, leceh kita pemimpin besar dah, ikut dia jadi pengikut lah orang bawahan. Kan? Allah sebut bahawa qad anzalna ayatin bayinat, sesungguhnya kami telah turunkan ayat-ayat yang jelas, yang tidak ada orang yang sanggup untuk bercanggah dengan keterangan tersebut kecuali dia itu degil, engkar, sombong, kan? Keras hati, tak boleh terima keterangan tersebut, sombong, tak sanggup untuk mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tak sanggup untuk patuh segala arahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit dia apa? Sombong saja. Ego lagi pada. Tak boleh ikut orang. Kan? Mungkin ada kepentingan di sebaliknya. Kan? Kemudian Allah sebut, Allah tutup ayat ni dengan potongan yang ketiga, walil kafirina azabum muhin, dan bagi orang kafir itu, orang yang ingkar tersebut, mereka bakal memperolehi azab yang menghinakan. Kan? Azab yang menghinakan. Di dunia mereka mendapat kehinaan. Kalau dinisbahkan kepada musyrikin ketika zaman Nabi SAW, mereka mendapat kehinaan, dibunuh, ditawan, menjadi tebusan. Kan? Tapi yang lebih teruk sekali, kehinaan di hari akhirat kelak. Kan? Mendapat kehinaannya. Baik. Kemudian selesai yang tu. Ini Allah sebut ciri orang tersebut. Yang keduanya Allah sebut akibat dia. Kan? Akibat buruk dia. Pertama, sebab tentang. Dan kesannya mereka bakal mendapat azabun muhin. Baik, selesai ayat yang nombor 5. Kemudian ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Allah sebut yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu.
ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik. Kemudian apa? Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Pada hari yab'atsuhumullahu jami'an. Allah bangkitkan mereka itu semua sekali. Hari apa tu? Hari kiamat. Kan? Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Lalu Allah dedahkan, Allah khabarkan, Allah beritakan terhadap mereka tentang apa yang mereka lakukan. Bima 'amilu, apa yang mereka lakukan, kerjakan sewaktu di dunia dulu. Kan? Mana apabila sampai pada hari tersebut, mereka mendapat azab yang menghinakan, hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya daripada golongan yang pertama dulu sehinggalah golongan yang terakhir. Semenjak zaman Nabi Adam sehinggalah dunia berakhir, semua akan dikumpulkan semula, iaitu dinamakan hari perhitungan amal. Kan? Semuanya berhimpun dalam satu keadaan saja. Semua satu pattern saja. Kalau kita tak ada pakaian, semua gitu saja. Tak ada beza lagi pada hari tersebut. Tidak ada seorang pun yang tidak dibangkitkan. Semua akan dibangkitkan semula. Tak ada pengecualian hari tersebut. Semua dihidup semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah khabarkan, Allah dedahkan kepada mereka amal-amal, perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan di dunia dulu. Sebab apa? Untuk menegakkan hujah. Dulu hang buat bagian-bagian. Hari bagian hang buat bagian-bagian. Hang buat ni. Dia dedahkan satu dengan begitu terperinci sekali. Kan? Tak pelik benda tu kan? Kata macam mana seluruh ni, kalau makhluk sebanyak ini, manusia yang berbilion yang berada di permukaan bumi ini, bolehkah dedah? Kalau kita tengok hari ni pun benda ni tak pelik kan? Kita boleh tengok hari ni, orang boleh dapat data balik kan? Pasang CCTV mengata kan, boleh tahu balik siapa yang masuk masjid, siapa yang curi, semua boleh tahu. Ni nampak jam, detik bila dia terakam sebegitu. Itu benda yang masih ada batasan lagi. Tapi catatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu pun yang tertinggal. Kan? Jadi Allah sebut ahsahullahu wa nasuh. Ini satu frasa. Di sebalik itu ada ancaman. Hampa ingat, Allah akan hitung. Ahsahullahu wa nasuh. Allah telah hitungnya. Sedangkan mereka itu lupa. Kadang pun kita pun tak ingat apa yang kita buat lu. Sebut boleh. Kan? Contohlah kalau kita kat sekolah, kat pejabat ada CCTV, kita waktu mula pasang CCTV tu seriau kan? Oh, situ ada CCTV. Baru masuk buhan. Kan? Ujung tu ada. Kan? Ujung tu ada. Contohlah kat surau ni pun kan. Baru pasang. Sini ada, sini. Kita masuk masjid pun Allah nak buat benda pelik pun tak boleh. Selalu nak duk garu rak selak kayu. Kan? Tapi mai ada situ, lupa jaga kawal, kontrol. Kan? Tapi bila mai lama, mampu gila kan, ada garu macam kan. Kan? Sebelum ni melawak kasar gila kan, pasang situ, sayau pula. Rakam tak kira benda orang pasang ambil tengok nampak pelik kan. Kadang-kadang benda tu lama dah kan, kita pelupa dah kan. Buat apa dulu kan? Pasang ni, betul aku kan. Mana Allah hitung, Allah catat begitu terperinci selalu. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kami hitung tu dengan tulisan, catat. Bila catat ni begitu detail data yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pakai ingat dah otak, ada data dah. Kan? Kadang-kadang kita pun lupa bentang tu. Tu kan. Tu Allah sebut ahsahullahu wa nasuh. Allah hitung dia tu dengan begitu terperinci, sedangkan depa berlupa dah. Begitu Allah sebut. Ni sebenarnya satu peringatan kalau kita renung balik kepada kita supaya lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Kan? Sebab setiap apa yang kita buat semuanya tercatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kan? Kemudian kalau dalam hidup kita pun, kalau dalam situasi tempat kerja kita pun, bila kita rasa benda itu dihitung, diperhati,
kita pun sentiasa dalam keadaan beringat. Sebab kau mana pun dia akan ada audit balik. Hujung tahun tu audit balik. Oh, pening kepala. Kan? Dia cek skru tak cukup satu pun. Dia cek habis. Ni pergi mana ni? Sebab apa beli mahal kan ni? Orang beli skru satu 5 pang. Apa sampai satu skru RM50. Ada hak satu skru 500. Pening kepala bila ada audit balik. Sebab apa? Ada bawah meja kan. Ada apa penyelewengan di sana. Bila kita tahu yang tu, pening kepala. Jadi bila sentiasa ingat akan ada audit hujung tahun, buat kerja pun jaga, korang jaga, resit-resit jagalah. Takut mengenai bukti balik. Ya. Tapi audit Allah Subhanahu Wa Taala lagi detailan, terperinci, sehingga Allah kata wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah ke atas segala sesuatu syahid, dia menyaksikan. Dia sentiasa apa? Melihat. Kalah CCTV yang ada di dunia ini. Maka ayat ini, ayat yang kedua yang kita baca malam ni, ayat yang ke-6, itu peringatan satu benda yang besar, ialah apa? Berhati-hatilah dalam segala apa tindak tanduk kita, sebab setiap detik, setiap saat kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ingat benda tu, maka kita lebih menjadi lebih berhati-hati. Bila sebut takwa pun, takwa tu maksud dia apa? Berhati-hati, berawas, supaya tidak terjebak jatuh ke dalam lembah yang membinasakan kita. Baik. Baik, ayat ini merupakan satu ancaman kepada orang yang melakukan perkara yang qabih, perkara yang buruk. Tapi juga peringatan kepada semua orang supaya sentiasa berhati-hati. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ini dekalih muka surat sebelah dah, juga masih membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok apa? Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Allah kata apa? Alam tara, tidakkah? Tara, engkau lihat, wahai Muhammad. Tara dengan maksud ta'lam. Tidakkah engkau tahu, wahai Muhammad, anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kan? Sebenarnya ayat ini dimulai dengan bentuk pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ni bukan nak kata ya tidak, mana Nabi pun tahu, tapi uslub nak cerita apa? Allah ini tahu. Hak tu saja kan. Dia kata apa? Istifham ditakrir, nak teguhkan lagi. Allah ni tahu apa yang di langit dan bumi, tapi tidakkah engkau tahu? Supaya apa? Itu lebih apa? Menarik perhatian. Itu pun lebih masuk kepada apa? Kefahaman. Bila masuk, hang tak tahu kah? Sebenarnya tahu, tapi bila timbulkan bentuk persoalan tu, supaya apa? Lebih masuk, lebih teguh pernyataan tersebut. Okay. Jumpa anak, hang tak tahu kah orang? Ayah tak bagi? Hang tak tahu kan? Dia tak kata ayah tak bagi saja kan? Dia kata umai apa? Hang tak tahu kah? Kan? Dalam bentuk apa? Persoalan. Tapi sebenarnya jawapan dah ada. Kan? Baik, Allah kata, adakah engkau tak tahu Muhammad, Allah itu mengetahui ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Bila sebut apa yang di langit, apa yang di bumi, mana apa? Allah tahu segala-galanya. Kan? Ini masih membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebut bahawa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kau terjemahan dalam
Tafsir ni Amr Asir dia kata apa? Tidakkah engkau lihat ataupun tidakkah engkau tahu orang-orang yang telah dilarang mengejar tak mana? Dia kata apa? Tidakkah engkau perhatikan ataupun tidakkah engkau tahu bahawasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada perbicaraan rahsia di antara 3 orang melainkan dialah yang keempat. Baik, Allah sebut apa? Ma yakunu min najwa, tidak ada daripada apa? Perbicaraan secara rahsia. Ada apa? Perbincangan rahsia. Bahasa kita bisik-bisik kan? Kan? Kita duduk orang bincang secara rahsia nak buat benda tu. Buat komplot jahat ke apa? Bincang apa? Salasatin, 3 orang. Illa huwa rabi'um, melainkan Allah itu yang keempat. Nampak macam 3, sebenarnya yang keempat dah situ, iaitu Allah. Mana Allah sentiasa bersama kita, Allah tahu apa yang dibicarakan. Walaupun benda tersebut dibuat, perbincangan tersebut secara rahsia. Wala khamsatin, tidak ada 5 orang yang sedang berbicara secara rahsia, buat perbincangan rahsia, illa huwa sadisuhum, melainkan dia yang ke-6. Baik, mana Allah bersama. Wala adna min dhalika, tidak ada yang kurang daripada itu. Kurang daripada tadi 3, mungkin pula 2. Kan? Kurang daripada 3 tadi apa? 2. Wala aktsara, ataupun lebih daripada itu. Tadi Allah sebut 5 orang. Kan? Jadi 6, 7, 8. Illa huwa ma'ahum, melainkan dia bersama dengan mereka, aina ma kanu, di mana mereka berada. Ini merupakan satu akidah, iaitu bah segalanya Allah tahu. Walaupun sebut di sini ma'a itu maksud bersama. Bersama sini ataupun ma'iyah sini bukan maksud Allah itu bah bersama di sudut tempat. Sebab mustahil Allah Subhanahu wa taala itu mengambil tempat. Tapi ma'a di sini maksud bah di bawah pengetahuan. Kan? Ma'a dengan maksud bah ilmu Allah Subhanahu wa taala sentiasa tahu. 3 orang bincang kan, mana dia juga tahu, mana dia salah, dia yang keempat. 5 orang bincang kan, dia yang ke-6, mana dia tahu benda tersebut. Bukan maksud duduk sekali. Bukan maksud itu. Kan? Ma'a di sini bukan makna ma'iyah di sudut bah jisim tempat, bukan. Tapi dengan maksud bah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pakai literal saja makna dia kata, oh Allah bersama, duduk sebelah kita. Itu nak mahu menempatkan Allah. Kan? Dah jadi akidah tajsim, menjisimkan Allah, mengatakan Allah apa? Mengambil tempat. Kan? Kita kadang-kadang guna juga, nanti hampilah apa mengaji, ayah sentiasa bersama dengan kamu walaupun ayah duduk kat Malaysia. Kadang kita beribah. Apa maksud dia? Anak kita nak pergi mengaji di apa mereka mengaji elok-elok lah, ayah sentiasa bersama dengan kamu. Ayah sentiasa bersama dengan kamu. Adakah ayah ikut sekali pergi mereka? Tak. Maksud apa? Sentiasa dalam apa? Perhatian dia, pengetahuan dia, ambil berat, ambil tahu. Kan? Kan? Jadi ini maksud apa? Ukapan yang maksud apa? Kiasan. Kan? Baik. Kemudian kalau ikut ayat ini, mungkin timbul persoalan kepada kita. Insya. Sependek lagi kan. Allah sebut dalam ayat ni 3, 5, tak sebut 2 ke 4 kan. Kan? Ma yakunu min najwa salasatin, mula dengan 3. Illa huwa rabi'uhum. Kemudian sebut pula wala khamsatin, 5, sebut 3, 5. Dia dengan ganjil sini. Tak kata apa? Ma yakunu min najwa isnaini. Contoh 2 orang. Tidak. Digunakan 3, 5. Kan? Menggunakan ganjil sini. Apa rahsia dia? Kan? Jadi di kalangan ahli tafsir cuba apa menjelaskan benda tersebut. Dia kata sebab sebut sini, sebut kita 3, 5. Sebab apa? Realiti yang berlaku ketika itu. Sebab turun ayat tersebut menceritakan apa? Halnya. Iaitu kisahnya di kalangan orang musyrikin. 3 orang. Sebab 3 orang. Yang pertamanya namanya Rabi'ah bin Amr. Yang keduanya apa? Habib bin Amr. Seorang lagi pada Safwan bin Umayyah. 3 orang ni. Kan? Mereka ni pada suatu hari dia duduk sembang-sembang. Kan? Mereka duduk
duk sembang-sembang. Kemudian apa? Salah seorang berkata, ini orang tiga tadi disebut sebagai apa? Fa innaha nazal fi qaumi munafiqin. Ayat ini turun kepada apa? Satu kumpulan daripada munafik. Tiga orang tadi daripada Rabi'ah, Habib dan Safwan bin Umayyah. Dia pun duduk sembang-sembang. Akhirnya dia berkata pasal Allah. Apa pandangan kamu? Allah tahu ke apa kita duduk kata ni? Allah tahu kita kata. Gitu kan? Lepas tu salah seorang yang kata apa? Allah tahu sebahagian, tak tahu sebahagian lagi. Mana tahu separuh-separuh je, tak tahu semua. Kan? Begitu. Mai lelaki kata apa? Kalau kita tahu separuh, mana tahu semua. Kan? Kan? Dia kata Allah tahu kan kita duduk bicara ni. Orang yang kedua kata apa? Tahu separuh-separuh, tahu separuh, tak tahu separuh. Mai lelaki yang ketiga, dia jadi daripada Safwan bin Umayyah, dia kata apa? Kalau kita tahu separuh, mana tahu semua. Dan turun ayat tersebut. Jadi realiti ayat turun cerita apa tentang tiga orang. Tu Allah sebut ma yakunu min najwa thalathatin, tiga orang illa huwa rabi'um. Allah bersama juga. Mana Allah tahu semua apa yang kamu sedang bicarakan. Kemudian satu lagi di kalangan ahli tafsir juga sebut kata semaknya jenis 3 5 ini menjadi apa? Biasa benda realiti ataupun benda kebiasaan bila mana nak bermesyuarat guna ganjil. Kan 5 orang 6 orang sebab bila bincang pakai angkat tangan. Seri kalau kita sama. Masalah dun parlimen pun masalah kan. Dua. Kalau kita sama banyak boleh jadi seri. Tak ada majoriti. Kan? Dia kata biasanya bila kita nak mesyuarat kena bagi ada ganjil. Baru ada apa? Ada 3 orang cakap, aku kata ni. Aku kata A. Orang kedua kata B. Seri. Mai orang ketiga aku A. Jadi ada tak suara apa hak menang tu? Kan biasa macam tu kan. Dia kata inna tabi'atal musyawarati tatatallabu wujuda adadi witrin. Angka ganjil. Sebab apa? Yang kita sebut tadi dah. Contoh kita dun Kedah. Dun Kedah ni berapa kursi dah? 36 kan? 36. Boleh jadi seri tak? 13. Siapa nak merintah? Tak tahu. 13. Tu lompat. Contoh lah kan. Mana tak ada lagi jadi seri. Biasanya mesyuarat ni kena bagi ada apa? Ganjil tambah kita nak mendapat pandangan kan. Saya buat apa? Undi kat tangan. Jadi tu antara apa hikmah yang disebut apa? 3, 5 kan. Tak disebut secara apa genap kan 2, 4 salah satu lah. Tapi yang pertama kita sebut turun berdasarkan realiti di ketiga itu, iaitu ada 3 orang munafikin mereka sedang berbincang-bincang, dan tu ayat ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara min dhalika illa huwa ma'hum aina ma kanu. Kemudian kita boleh tutup ayat ni. Menambah Allah boleh tahu aina ma kanu, Allah sentiasa bersama dengan kamu. Allah tutup summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan beritakan, Allah akan dedahkan, ceritakan kepada mereka apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Salah. Ini penutup ayat tersebut membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala-galanya. Baik, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan juga masuk tentang najwa ni. Najwa maksud apa? Perbincangan rahsia. Apa hukum dia? Jadi sekadar tu pada malam ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli dha'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.